Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu khaliluh. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 346 tajuk tawakal tidak bermakna meninggalkan sebab-sebab. Apa maksud sebab-sebab? Sebab-sebab adalah sesuatu usaha. Makna menunjukkan bahawasanya konsep dalam Islam berkaitan dengan tawakal, dia tidak terus segala-galanya kepada Allah, tetapi kembali balik dengan apa yang diperintah oleh Allah, agar bergeraknya tawakal pada apa yang diperintah tadi. Usaha. Tawakal tidak bermakna meninggalkan sebab-sebab. Bukanlah syarat bagi orang yang bertawakal itu tidak langsung mengambil sebab-sebab dunia, tetapi kadang-kadang sebab-sebab tersebut bercampur dengan tawakal. Namun begitu, hendaklah dia berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya kepada sebab-sebab tersebut. Ini disuruh usul. Seperti mana contoh seseorang yang makan, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kulu washrabu, makan dan juga minumlah. Akan tetapi sewaktu kita makan, sewaktu kita minum dan mendapatkan makanan tersebut termasuk minumannya, itu usaha. Jadi tawakal di sini adalah satu usaha yang kita perlu bergantung usaha tadi kepada Allah. Makna kalau sekiranya tidak ada sebab tadi, usaha tadi, lalu bagaimana nak bertawakal kepada Allah? Seperti mana contoh, ada orang daripada Yaman pada zaman Nabi bergerak untuk menunaikan haji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-10 Hijrah. Akan tetapi dia tak bawa bekalan untuk sampai ke Mekah. Sampai di tengah jalan, orang bertanya, apa bekalan kamu? Kami hanya melihat kamu bawa pakaian saja, tidak ada bawa ke apa-apa makanan yang kamu nak makan di tengah jalan. Lalu mereka menjawab, kami bertawakal kepada Allah urusan makan dan minum kami. Itu yakin tu, kami menyerahkan urusan makan dan minum kami kepada Allah, mana kami bertawakal kepada Allah. Belum sampai Mekah lagi dah kelaparan. Lalu orang-orang ini pun datang meminta-minta makanan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khayra zati taqwa. Mana hendaklah kamu berbekal juga, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mana yang pertama ayat itu zahir, yang kedua adalah batin. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, berbekallah juga kamu nak bermusafir, bawalah apa yang kamu nak makan di tengah jalan. Bahkan seorang Nabi, seorang Rasul pun apabila dia bermusafir, dia pun bawa makanannya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Musa alaihi wasallam dan juga pembantunya Yusha' bin Nun. Kan cerita dia bawa ikan untuk dimakan di tengah jalan nanti bila dia lapar. Hanya saja ikan itu dia melompat ke laut. Nabi Musa pun berhenti kata, kita dah penat ni, bawa keluar ikan yang kau bawa tu. Wahai Nabi Allah Musa, aku terlupa nak beritahu, di tengah perjalanan dari ikan daripada bakul yang aku bawa itu, dia keluar melompat ke laut. Ajaba, dengan keadaan yang sungguh menakjubkan, disebabkan ikan yang aku bawa itu ikan yang telah dikeringkan. Tiba-tiba dia lompat macam ikan yang dah keadaan hidup. Jadi Nabi Musa alaihissalam ahli taqwa, dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia duduk bangun dengan ibadah kepada Allah. Lalu dia pun bawa juga bekalannya. Jadi itulah maksud berkaitan dengan sebab-sebab, jangan meninggalkannya.
Seperti mana contoh kereta kita minyak nak habis, kawan pun tengok, mat minyak nak habis dah mat, kita tawakal ke Allah Ta'ala. Tapi ni ada stesen minyak mat, depan tu dah tak ada, kita tawakal kepada Allah. Sampai tengah jalan memang habis minyak, berhenti terus. Itu sebab tu nama sebab. Lainlah kalau sekiranya dia boleh mudah masuk dalam tong minyak tu, lepas tu tak perlu isi dah. Lainlah ceritanya dia boleh isi air sungai, air parit. Tanda orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia tidak merasa tenang dan tenteram dengan keberadaan sebab-sebab tersebut, dan tidak pula merasa gundah gulana atau gelisah ketika ketiadaan dan kecelaruan sebab-sebab tersebut. Ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari makanan di tengah perjalanannya. Ini maksudnya adalah orang yang dalam kehabisan bekalan makanannya. Lalu dia pun berusaha mencarinya sehingga dia tidak mendapatkannya. Walaupun dicarinya makanan, tetap juga dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah nak mempertemukan baginya ataupun tidak, kembali kepada Allah. Seperti mana cerita, mungkin saya pernah cerita juga berkaitan dengan kita. Seorang sahabat Rasulullah bawa unta pergi ke masjid Rasul berkenderaan unta. Lalu dia turun, sebelah tu Rasulullah. Nabi tengok, bila dia turun unta, terus dia masuk masjid. Lalu Rasulullah kata, wahai sahabat, mengapa saja engkau tak ikat untamu? Nanti untamu lari. Ya Rasul, aku bertawakal kepada Allah. Kalau dia nak lari, apa boleh aku buat? Wah. Lalu Rasulullah mengajar, akan tetapi ikat dulu, tambat dulu untamu, lepas tu masuklah ke rumah Allah Ta'ala. Kalau hilang, itu maksud kamu telah tawakal kepada Allah, maka kamu redha kalau dia hilang. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW tentang hakikat tawakal. Maknanya jaga dulu, sebab ada hal tersebut atas perintah Allah. Seperti mana kita sendiri jaga kesihatan kita atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau Allah nak uji kita sakit juga, itu dah masuk pada kaum muslim, kita redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji pada kita. Bahkan itu syifa yang paling besar, kata ulama. Syifa yang terbesar, kata ulama. Sebab syifa ni ada peringkat, dan syifa yang paling besar sekali dalam diri seseorang adalah dia redha terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada dia. Sama ada kebaikan ataupun keburukan, musibah ataupun sesuatu daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia menerimanya. Itu adalah syifa yang paling agung dalam hati dia, kerana dia tidak merasai gundah gulana disebabkan perkara tersebut. Ada kalanya seseorang hamba itu tidak langsung mengambil sebab-sebab dunia, sama ada dia mengambil sebab-sebab itu ataupun tidak. Dia adalah orang yang tidak bertawakal sebagaimana dia berbalik pada makhluk dan tamak dengannya. Maksudnya ini adalah satu golongan yang telah tersalah dalam memahami konsep tawakal. Seperti mana sebahagian sahabat daripada Yaman tadilah, bila dah betul-betul lapar, dia pun datang ke kemah-kemah minta makan, padahal telah dinasihati, bawalah bekalan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, itulah maksudnya tawakal. Mustahil seseorang terus bertawakal kepada Allah lalu dia meninggalkan dunianya. Mustahil. Mesti dia mengambil juga dunia yang diperintah oleh Allah untuk kita ambil. Sebab bak makan, bak minum tu dunia, tumbuhan-tumbuhan dunia, hujan yang turun daripada langit pun dunia, air yang kita minum pun dunia. Jadi mustahil tiba-tiba bertawakal kepada Allah agar Allah kenyangkan dia, hilangkan hausnya, tanpa sebab tadi, tanpa makan dan juga minum. Maknanya keluar daripada adat. Seperti mana contoh, ambil satu contoh yang mudah saja. Kalau betul-betul orang tu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia percaya dia tidak akan goreng ikan,
masak ikan, menggorengnya, cukup dia bawa balik rumah, kita bertawakal kepada Allah. Tengok ikan tu jadi apa. Tidak, tetap juga dia guna pakaikan api yang telah ditunduk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Jadi maksudnya apa tadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala cipta tangannya, cipta akalnya untuk menggerakkannya, membuat sesuatu seperti mana dia memasaknya. Jadi itulah maksudnya tawakal di sini bukan 100% serah kepada Allah sehingga meninggalkan sebab munasabah, tetapi dengan sebab munasabahlah yang menguatkannya tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya hubbu fillah, maksudnya kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebesar-besar dan setinggi-tinggi maqam. Maqam yang dikaitkan adalah kedudukan seseorang di sisi Allah, dan bukan kedudukan antara hamba dengan hamba. Ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu lebih cinta, maksudnya ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini maksud pada hubbi fillah, ataupun disebut juga di sudut kaedah pada ma'rifatullah. Salah satu rukun yang terbesar dalam ma'rifatullah adalah hubbillah, maknanya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata ulama bahawasanya tujuan yang paling tinggi sekali sampai pada peringkat yang tertinggi yang tidak ada lain melainkan adalah merasai cinta, rindu, suka dan juga redha, yang mana itu semua mengiringi daripada hal cintanya. Dan di dalam cintanya itu adanya kerinduannya, rasa sukanya dan rasa redha yang mengiringi dalam cintanya itu. Dan di sini pengkhususan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu beribadah kepada Allah, dia beribadah dengan rasa cinta, maka dia memperhatikan dalam ibadahnya setiap daripada bahagian-bahagian ibadah tadi. Seperti mana dalam solat kita baca surah Al-Fatihah, ada 7 ayat dan bermula pada Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah dia membacanya melainkan dengan rasa cinta, suka dan merindui untuk membacanya. Dia solat merasa rindu untuk baca surah Al-Fatihah di dalam solatnya. Seperti mana seseorang yang berdosa merasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang mahu zikrullah lalu merasa rindu untuk berzikrullah, itu dah termasuk hubbi fillah, maknanya seseorang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cinta itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kalau sekiranya satu golongan tidak mahu cinta itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri cinta itu kepada orang lain. Macam satu umat tak suka dengan cinta, lalu nanti Allah Subhanahu Wa Taala bagi cintanya kepada umat yang lain. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yuhibbunahum wa yuhibbuna, di mana adalah satu kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. So ada satu kaum yang tidak mencintai Allah, Allah nak bagi cinta kepada mereka, mereka tak berminat. Lalu ada orang yang mencintai Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi cintanya. Bila dia mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil dia hanya satu pihak. Allah Subhanahu Wa Taala beri kerana cinta, dia terima cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita bahawasanya apabila kamu bermusafir, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasihnya, cintanya memperbolehkan buat kamu untuk mengqasarkan solat Zuhur 4 rakaat jadi 2.
Adakah kamu suka? Kata Rasul, suka ya Rasul. Apabila kamu suka, laksanakannya. Solat qasar, jadi 2 rakaat zuhur. Hanya ulama kita khilaf dalam menerima cinta tadi, sebab dia hanya bukan satu kewajipan untuk kita terima, kerana kedudukan solat fardu tetap kita laksanakan. Ulama kita khilaf. Mazhab Abu Hanifah mewajibkan terima cinta itu. Akhirnya apabila seseorang bermusafir, wajib baginya mengqasarkan solat. Maliki dan juga Hambali sunat untuk menerima cinta tadi, tak diwajib, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak memaksa. Sebab kalau sekiranya wujud paksaan, wajib kena ambil, ada dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak ada. Hanya Allah menyebut, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salat. Kalau kita ditanya, ini solat musafir kena segera ni, kita qasarkan jadi 2. Dan Allah kata, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salat. Tak dosa. Aku izinkan buat kamu untuk menunaikan solat 2 rakaat, dikosarkan daripada 4 jadi 2. Allah kata tak berdosa atas kamu. Imam Syafi'i memahami ini adalah rukhsah. Seperti mana orang solat penuh kuat, takkan dosa kot. Lalu kalau jadi qasar pun Allah kata tidak dosa. Mana terpulang tak kita nak buat sempurna 4 ataupun nak buat 2. Jadi mazhab Syafi'i dia memegang rukhsah atas itu. Rukhsah atas itu. Walaupun begitu kata ulama, walaupun rukhsah atas kita lihat, kalau kita dapat solat berjamaah, itu ganjarannya besar lagi. Walaupun kita tunggu nak buat 2, ada jamaah, itu besar. Sebab kita dapat lagi ganjaran darjat 27-nya dengan jamaah tadi, berbanding kita pun solat 2 rakaat seorang-seorang dapat 1. Bahkan kata ulama, kalau sekiranya kamu berimamkan, kamu makmum, orang yang tamak dia solat 4, kamu pun buatlah 4, sebab kamu dah dapat 2 lagi ganjaran, disebabkan ada lagi 2 rakaat. 2 rakaatnya qasar, dah ada pahalanya, ada lagi 2. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, imam tu solat 4, dia wajib qasar, tapi kerana dia menjadi makmum, ikutnya imam solat 4, tetap juga 4. Cuma 2 rakaat terakhir itu, 2 tu fardu lah, wajib, 2 lagi jadi solat sunat bagi dia. Mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i dia samalah, cuma ganjaran seperti mana kita solat bermukim, itu je beza dia. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hatinya untuk mencintai Allah tidak lain kerana dalam hatinya ada iman. Kerana ada iman dalam hatinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hatinya untuk cinta kepada Allah. Kerana cinta itu tidak akan wujud melainkan keimanan dulu. Seperti mana disebutkan dalam riwayat, tidak ada seseorang di antara kamu yang beriman di mana sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya lebih dia cintai daripada ahli keluarganya, harta bendanya dan juga semua manusia. Lalu kata ulama-ulama, kerana ada iman tadi kepada Allah, beriman kepada Rasul lebih daripada yang lain-lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberi cinta itu. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya baca ayat ujung tadi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan suatu kaum yang dia kasihkan mereka dan mereka kasihkan dia. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa yuhibbuk. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa yuhibbuk. Maknanya dia dah satu doa Allah Subhanahu Wa Taala dia wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka hubbak.
Maknanya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu, iaitulah untuk mencintaimu dan mencintai, iaitulah siapa pun yang mana orang yang kau mencintainya, dan begitu juga mencintakan sesuatu yang menyebabkan aku hampir padamu. Itu antara doa Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarka munkar wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tatuba alaina wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawfana ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubba. Dia dah lupa, mungkin tak tahu cinta tak kuat pun, lupa pula. Allahumma inna nas'aluka hubba yuhibbuk. Lupa saya. Pada baca hari-hari tu, bila nak baca dia lupa, bila dia tak mau baca dia ingat. Macam kita lah, bila barang tu tak mau pakai, dia ada depan mata, bila nak pakai dia tak ada. Itu pun kaitan dengan cinta kan? Betul je? Anggur sikit. Betul dekat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang sesiapa memilikinya maka dia akan merasai manisnya iman, Allah dan juga Rasulnya lebih dikasihinya daripada yang lain. Menunjukkan bahawasanya puncak pada kasih dan cinta tidak lain mereka perlu dimencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi yang lain-lain. Dan muktamad kata ulama tidak lain itu menunjukkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Seperti mana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha bima yaghuddukum bihi min ni'matin wa ahibbuni bihubbillahi. Hendaklah kamu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lantaran Dia mengurniakan nikmatnya pada kamu, dan cintailah aku kerana kecintaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan tadi, bila seseorang tu dah adanya iman, maka memudahkan dia untuk mengenal ma'rifatul hubba fillah, kerana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala pada makrifat. Sehingga kata ulama-ulama bahawasanya arti yang sebenarnya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain melainkan naluri si hamba tadi, dia cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naluri dia dalam jiwa dia, disebabkan cinta itu adalah sebuah kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Allah memudahkan bagi seseorang hamba untuk merasai nikmat kerana cinta tadi. Seperti mana di sudut ibadah kita, bila kita baca surah Al-Fatihah kerana rasa cinta, maka sewaktu kita membacanya, kita merasa nikmat dalam membacanya. Satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah, halawah, satu kemanisan disebabkan kita membacanya dengan penuh kecintaan. Makna kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kecenderungan, keterikatan dan penyembahan yang didapati oleh seseorang hamba di dalam hatinya. Itulah maksud saya tadi, naluri dia kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci lagi mulia, disertai dengan sesuci-suci takdir, seperti mana kita baca subhanallah zikir kudus, kita baca tasbih subhanallah, itu maksud tanzih tadi, subhanallah. Sebesar-besar ta'zim dan haibah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud haibah adalah merasai keagungan
Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa bercampur sedikit pun dengan lintasan tasbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, tanpa keraguan takyif, kaifiat. Maknanya apabila seseorang mengakui Allah Tuhan dia, Allah wujud, tidak menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala ada permulaan, itu azali, maka bila benar pada akidahnya, pada aqaidnya, memudahkan dia merasai halawah tadi, kemanisan tu. Tapi apabila pada akidahnya terhalang, tidak betul, maka menghalang untuk merasai halawah tadi, ini kemanisan. Ataupun berkaitan dengan cinta itu tidaklah dirasai kemanisan, walaupun dia seolah-olah membina cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seseorang yang merasai nikmat, merasai halawah kemanisan, itu sabit pada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama kita ditanya, apa buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi sesuatu yang mana kita melakukannya kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu jawapan ulama kita adalah kerana, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dia memberi kamu merasai sesuatu halawah kemanisan, dan kamu hanya merasai dan tidak boleh kamu kafiatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, itu pun satu nikmat, itu pun halawah, satu kemanisan. Bahkan bila kita menyebut Ya Allah, Ya Allah, itu pun satu kemanisan, ada halawah kemanisan, dan kembali daripada iman dia dan kecintaannya. Apabila dia menyebut Ya Allah, Ya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemanisan tadi. Tapi kemanisan itu walaupun disebut Ya Allah, bukannya melembaga ke Allah, membayang ke Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia menafi ke Allah Subhanahu wa ta'ala wujud berbentuk, wujud bertubuh. Itu adalah satu nikmat, dan dia merasa halawahnya di situ. Halawah ini bukan membayangkan Allah, kerana Allah bukan sebuah bayangan. Tapi halawah ini dengan memadamkan bayangan tadi dan menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala wujud permulaannya. Padahal Allah memang sedia ada, maka tidak ada permulaan. Kemudian pula menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala tashbih seperti mana makhluknya, maka itu semua dinafikan, maka wujud dia halawah kemanisan. Itu pada kaedah, pada kawaid. Itu kaedah yang betulnya, bukan bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya merasai dia wujud. Merasai wujud itu sebenarnya mudah daripada nak membina sesuatu lalu nak meyakininya. Itu lagi susah. Itu pasal kata ulama, kamu yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wujud itu, sehingga kamu tidak boleh mengkafiatkan kewujudannya. Mengapa? Kerana itulah ilmu ma'rifah yang paling tinggi. Kalau kamu mewujudkan perlunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kafiahnya, maka kamu telah menjauharkan Allah, mengauratkan Allah, menjisimkan Allah. Maka itu tidak menyebabkan kamu akan merasai halawah kemanisan dalam jiwa kamu. Kamu terlepas untuk merasainya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang demikian itu, dah setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Orang yang mempunyai kecintaan yang besar, orang yang mempunyai kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan itu akan mengajak dan mendorong dia mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pada segala-galanya, dan berusaha bersungguh-sungguh menjalani jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaannya, serta sanggup mencurahkan segala kemampuannya untuk berkhidmat kepadanya, meninggalkan perkara yang mengganggu ibadah dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta melakukan pergaulan yang baik daripada setiap aspek. Ini maksudnya adalah masuk pada bahagian
yang dapat mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain melainkan dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begitu. Maknanya kalau ditanya ke apakah amal ibadah yang dapat seseorang menampilkan diri kepada Allah, maka jawapannya adalah dengan cinta kepada Allah. Mencintai Allah salah satu ibadah kepada Allah, merasai. Dan begitu juga kata ulama kita, hendaklah kamu ketahui bahawasanya manusia yang paling bahagia sekali di akhirat iaitulah orang yang paling kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan di akhirat dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan yang dicintainya, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dalam akidah kita, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala menunggunya di sana, Allah wujud di sana, Allah berada dalam syurga, tapi Allah nak memberinya satu rasa. Allah Subhanahu wa ta'ala nak memberinya satu perasaan gembira, suka apabila dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta dan suka untuk bertemu dengan dia. Jadi di akhirat manusia ahli syurga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia membawa dosanya, tetap juga dia mendatangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga datang dengan cintanya, lalu dia mengampunkan dosa-dosa hamba dia. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan hati kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar di akhirat. Dan kata ulama lagi bahawasanya ada dua perkara yang mana menyebabkan seseorang itu boleh menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di sini perkara terbesar yang menunjukkan kecintaan seorang hamba ke Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesempurnaan ikutannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu ya Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Dan secaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi maksudnya kata ulama-ulama kita, seseorang ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala halawah, kemanisan dan juga rasa cintanya dengan dua perkara. Yang pertama, tidak lain melainkan dia perlu mengosongkan hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam hal ihwal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh dalam satu bekas, contoh gelas ini, dia dah kosong, tidak ada air, tidak ada sesuatu di dalamnya, maka dia boleh diisi sebab dia dah kosong. Akan tapi hatinya manusia, kalau sekiranya dia mahu menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia perlu mengisi sesuatu yang menyebabkan Allah menambah cintanya kepada si hamba tadi. Jadi tidak ada lain melainkan oleh kerana dalam hatinya diisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah cintanya. Maka itu yang menyebabkan seorang hamba itu hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dah mencintai kita, fala ubadi, aku dah tak peduli dah. Apa maksud aku tidak peduli? Iaitu bila hatinya telah mencintai aku, walaupun secara zahir mungkin sesuatu yang tidak tepat, tetapi pada batinnya tepat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Sebab cintanya hamba kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya.
Seperti mana zaman sahabat Rasul, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara sahabat Rasulullah yang suka kenakan orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Bahkan disebutkan dari riwayat dalam hadis Rasulullah kata, bahkan dia ni kawan kita, setiap hari menyebabkan para malaikat tertawa kepada dia. Tapi Allah sayang dia, walaupun dia suka berkenakan orang. Kenapa? Hati dia, jiwa dia. Sebab bila dia berkenakan orang, orang itu bertambah dengan ibadat kepada Allah, menyebabkan dia ada makrifat Allah, ada hikmah di sebaliknya melalui orang ni. Itu yang juga Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Beberapa kisah lain dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu salah satu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, qulillah, katakanlah Allah, summa dzarhum, kemudian biarkan mereka. Apa maksudnya di sini? Cukup hati kamu ada Allah Subhanahu wa taala memadai. Maka biarkan manusia sehingga kamu dapat cinta Allah, selesai. Seperti mana zaman ulama-ulama salih, Imam Hasan al-Basri, seorang waliullah, ahli tasawuf, mujtahid, ahli fatwa. Dia nak jumpa seorang wali lagi, ulama besar, namanya Habib Ajmi. Satu hari dia datang, lalu Habib ni naik jadi imam. Asal Basri jadi makmum. Habib Ajmi ini baca Quran macam bertajwid, macam tak tajwid lah dia baca. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Tak cukup 6 harakat pun. Contoh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bil jaratin min sijil. Kan kita baca tarmihim bi hijaratin min sijil, tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kan nama macam tak tajwid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dia tak baca wa la antum 'abidun. Hai, dan sekali Imam Hasan al-Basri dia mufaraqah, dia keluar, dia tak mau berimamkan Habib Ajmi ini sebab tajwid dia. Padahal tu Imam Salih Habib tu balik rumah malam tu, sebab waliullah, orang yang hampir dekat Allah. Dia bermimpi Allah Subhanahu wa taala kata kepada dia, wahai Hasan, mengapa kau meninggalkan atau berimamkan, kau jadi makmum, mana berimamkan kan hamba-Ku Habib Ajmi? Ya Allah, kerana dibaca kitab-Mu, dibaca ayat Quran tak bertajwid, ya Allah. Bahasa tajwid lah, maknanya tak mengikut pada kawaid kaedah baca Quran. Padahal dah baca Quran lughatul Arabiyyah dah, cuma pada idgham, pada ikhfa itu saja. Bahkan kalau kita baca Quran, tarmihim bihijaratin min sijil, betul sebab Quran dan Arabiyyah bahasa Arab, cuma pada kawaid, pada kaedah tarmihim bihijaratin, nak bagi sedap gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 6 harakat. Tapi masih sah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 2 harakat. Cuma hukum ni makruh, tapi sah bacaannya sebab waladdallin dibaca Quran dan Arabiyyah dalam bahasa Arab. Lain dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallun, walaupun sedap bunyi lun dia tu. Lalu Hasan al-Basri pun bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin aku boleh berimamkan dia, ya Allah, sedangkan bacanya aku tak berapa nak yakin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Hasan, kalau kau solat dengannya, kau akan dapat redha-Ku, kasih-Ku,
cintaku. Lalu Asam tanya, bagaimana aku boleh dapatkan itu semua? Disebabkan apabila seseorang membaca ayat, membaca Quran dengan penuh penghayatan, cintanya kepadaku, takutnya kepadaku, itu memadai daripadanya memperindah bacaan dengan tajwidnya itu. Lagu Taranum penghayatan tidak ada. Tidak ada taranum lurus ya, tapi ada penghayatan. Allah lebih lihat penghayatan daripada lagu. Penghayatan. Lalu Allah kata, aku tak peduli kalau dia baca dia langgar tajwidnya, asalkan ada penghayatan. Jangan ubah jadi kepada ajami lah, baca dengan bukan Arabiah lah, itu saja. Alam tara kaifa fa'ala, jangan ditukar alam tara kaifa alam bukan. Jangan tukar itu, fa jadi pa. Itu saja. Qul ya ayyuhal kafirun, jangan ditukar qul ya ayyuhal kafirun. Jangan tukar itu. Qul huwallahu ahad, jangan ditukar qul huwallahu ahad. Itu je. Macam Quran dan Arabian dalam bahasa Arab. Waktu saya belajar Mekah dulu, Tok Syekh jadi imam. Saya bagi contoh yang sama. Tarmihim bihijaratin min sijil. Hai, dia baca gitu. Kita baca tarmihim bihijaratin min sijil. Itu kita sedap kat lagu, penghayatan tak ada. Tapi dia baca lagu begitu, tapi ada penghayatan. Apa maksudnya di sini? Di situlah maksudnya bila seseorang Allah Subhanahu Wa Taala ada cinta dia, tidak tepat tetap Allah cintakan dia. Kan cerita tu ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, dia masih minum arak, tapi Allah masih kasihkan dia. Sebab bila dia bertaubat, dia berhenti minum arak, dia orang yang paling hebat takwanya dan takutnya kepada Allah, berbanding orang tak pernah minum arak. Itu. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita berdebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.